Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Hakim Rahman langsung dari World Trade Center WTC. Semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ada menjanjikan 7 pembaharuan bagi mengembalikan kestabilan politik negara untuk menangani wabak COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Antaranya adalah pembentangan rang undang-undang anti lompat parti di Parlimen, keseimbangan keanggotaan jawatankuasa pilihan khas melalui pilihan khas Parlimen yang melibatkan ahli Parlimen Kerajaan dan juga pembangkang, dan penglibatan ahli parti pembangkang dalam Majlis Pemulihan Negara MPN. Dan untuk mengulas lanjut, kita nak bersama dengan Pengarah Komunikasi Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial REFSA, Raja Ahmad Iskandar Faris. Yang pertamanya, Tuan, adakah transformasi Parlimen ataupun cadangan untuk melakukan transformasi ini yang ditawarkan mampu untuk mengubah lanskap politik negara daripada sesuatu yang bersifat mungkin konfrontasi kepada yang tidak terlalu partisan sifatnya? Terima kasih Hakim. Bagi saya dan saya rasa ramai pemerhati politik negara, kami lihat tawaran ini disifatkan sebagai tawaran permulaan daripada PM dan Kabinet kerana belum adanya lagi rundingan dengan pihak pembangkang atau pihak independen. Jadi hari ini dan esok kita akan jangkakan, kita dapat lihat respon-respon daripada mereka, dan saya rasa ada juga kelompok pembangkang yang telah menyatakan bahawa tawaran reformasi Parlimen itu perlu diperhebatkan lagi. Kerana kalau kita ikut realitinya, sejak pelantikan Kabinet Perdana Menteri Ismail Sabri, 80% menteri itu dikekalkan daripada pentadbiran Muhyiddin. Dan Muhyiddin juga telah diberikan jawatan pengerusi Majlis Pemulihan Negara dan juga pencalonan Ahmad Mastan sebagai timbalan speaker. Ini adalah satu-satu bibit-bibit yang menunjukkan belum lagi ada keikhlasan daripada pihak Perdana Menteri untuk melaksanakan pendekatan yang dual-partisan. Secara keseluruhannya, apa yang perlu disampaikan kepada rakyat adalah bahawa reformasi Parlimen dan pendekatan ini yang berlandaskan platform dual-partisan perlu memanfaatkan hidup rakyat dari segi menambah baik proses decision making dan law making in Parlimen. Parlimen yang diperkukuh adalah vaksin kepada Kabinet gagal. Saya rasa kecenderungan pentadbiran Ismail Sabri ini mungkin terpalit dengan sentimen kerajaan gagal itu ada kerana komposisi Kabinet yang lebih mirip kepada pentadbiran sebelum ini, dan juga influence ataupun campur tangan daripada individu-individu tertentu, dan perlu ada semak imbang daripada institusi yang lain iaitu Parlimen supaya kita dapat mencegah kesilapan-kesilapan lama seperti flip-flop daripada SOP, flip-flop dasar yang separuh masak dan sebagainya yang akan mengakibatkan rakyat sengsara. Jadi pentingnya bagi Ismail Sabri untuk menginsafi dan tidak mengulangi kesilapan-kesilapan ini, dan kerana ini bukan sahaja akan mengundang kemarahan rakyat, malah mengganggu-gugat dan mengancam kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Saya ingin membawa kepada kenyataan dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pemandu Bersih 2.0 yang menggesa agar ahli Dewan Rakyat melantik yang dipertua dan yang juga timbalan yang dipertua Dewan Rakyat dengan semangat rentas parti bagi memperkasakan dan juga menjadikan Parlimen ini lebih bebas untuk semak imbang eksekutif. Di atas kertas ini sesuatu yang baik untuk demokrasi kerana speaker ataupun timbalan speaker bukan sahaja perlu dilihat adil dan juga saksama, tetapi dapat melaksanakan tugas-tugas seperti yang termaktub dalam peraturan. Tapi di atas kertas ia nampak cantik, tapi adakah parti-parti politik ini, terutamanya kerajaan sekarang ini, mampu untuk merealisasikan dan ia akan menjadi manifestasi kepada kesungguhan untuk melaksanakan 7 tawaran itu? Adakah ini ujian pertama sekiranya mereka memilih speaker ataupun timbalan speaker, satu kerusi timbalan speaker yang dikosongkan itu? Kalau kita lihat dari segi presidennya memang ada. Kalau tengok Dun Johor, speaker dan timbalan speaker adalah daripada barisan pembangkang. Dan saya rasa itu membuka ruang kepada berlakunya perkara yang sedemikian di Parlimen. Tapi seperti yang Hakim kata, adakah ini realistik? Adakah parti politik akan menerima perancangan atau aturan yang sebegini? Saya rasa itu terpulang kepada eksekutif. Kalau beliau Ismail Sabri benar-benar ikhlas untuk
meneruskan agenda dua partisan, perlu adanya give and take ataupun timbal balik. Kalau speakernya itu daripada cadangan pembangkang, daripada cadangan kerajaan, dan kemudian deputy speaker perlulah dibukakan kepada calon pembangkang. Kalau kita lihat minggu depan, jika diteruskan juga untuk mencalonkan Ahmad Maslan ataupun mana-mana calon daripada barisan kerajaan sebagai deputy speaker, kita dapat lihat kurangnya keikhlasan pentadbiran hari ini untuk meneruskan agenda dua partisan yang beliau telah nyatakan pada minggu-minggu yang lepas. Apa ciri-ciri speaker ataupun timbalan speaker yang sepatutnya dipertimbangkan oleh mana-mana pentadbiran? Saya rasa kalau dari segi individu itu ada pelbagai ciri-ciri, tapi saya lebih gemar untuk menyentuh dari keadaan struktur aturan itu sendiri. Kalau nak menyeimbangkan komposisi, kita perlulah melantik speaker yang bukan daripada barisan kerajaan. Maksudnya kalau kerajaan itu parti A, lantiklah speaker daripada parti B dan timbalan speaker daripada parti yang lain. Supaya adanya check and balance, tidak berlakunya di mana senario di mana kerajaan itu memperlihat parlimen sebagai cop getah atau rubber stamp yang dapat menjalan atau meluluskan apa sahaja agenda kerajaan. Perlu adanya persefahaman dan rundingan antara ketiga-tiga pihak, iaitu speaker, kerajaan dan pembangkang, supaya dapat berlakunya proses pembuatan undang-undang yang lebih telus dan lebih bercirikan memperjuangkan agenda rakyat. Akhir sekali, minggu hadapan sidang penuh Dewan Rakyat bagi penggal keempat, Parlimen ke-14 dijangka bermula pada 13 September. Apa harapan ataupun jangkaan yang boleh kita saksikan pada pembukaan Dewan Rakyat nanti dengan segala tawaran yang telah dikemukakan, dengan persoalan siapakah speaker dan timbalan speaker, apa yang boleh kita jangkakan pada 13 September nanti? Jadi pada minggu depan agendanya adalah membahaskan ucapan titah diraja. Dan ini akan meletakkan ataupun menyusun agenda kerajaan, memperlihatkan agenda kerajaan bagi sesi yang akan datang. Dari segi ini, saya harap perkara yang disentuh adalah reformasi parlimen dan mengangkat isu-isu rakyat seperti mengawal penularan virus, bagaimana mahu mengawal penularan virus, membantu perniagaan memulakan semula operasi dengan selamat, dan agenda menyelamatkan pekerjaan serta mencipta pekerjaan yang bergaji tinggi. Kemudian fokus parlimen akan lebih kepada RMK ke-12 dan kemudian bajet. Kalau kita lihat dari segi ini, setiap peringkat ini akan menjadi satu ujian bagi Perdana Menteri Ismail Sabri dalam mengukur atau menguji keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri. Dan dari segi ini kita dapat lihat bagaimana kebijaksanaan beliau untuk mengawal atau mengendali setiap pemegang taruh, sama ada pembangkang ataupun rakan-rakan parti, rakan-rakan koalisi sendiri, supaya beliau kekal menjadi Perdana Menteri daripada hari ini ke pilihan raya yang seterusnya. Ya. Baik, terima kasih Raja Ahmad Iskandar Faris, Pengarah Komunikasi Penyelidikan untuk Kemajuan Sosial REFSA, berkongsi pandangan dan juga cadangan berhubung 7 tawaran yang dikemukakan oleh Perdana Menteri dan juga menjelang pembukaan sidang Dewan Rakyat 13 September ini.